Sa'id Hawa, muka surat 106, kan, paling bawah sana kita ada poin yang ke-10 dalam adab membaca Al-Quran, kan. Tabari, kan, tabari, orang Arab kata tabaraitu, kan, tabaraitu, iaitu melepaskan diri daripada daya dan kekuatan dan tidak memandang diri dengan pandangan redha dan penyucian. Apabila dia membaca ayat-ayat janji dan pujian bagi orang-orang soleh, maka dia tidak menyaksikan dirinya ketika itu, melainkan menyaksikan orang-orang yang yakin dan siddiqin, orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Lalu dia berhias diri, memperbaiki diri, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam golongan mereka. Apabila dia membaca ayat-ayat kecaman dan celaan bagi orang-orang yang derhaka dan lalai, dia akan menyaksikan dirinya berada di sana dan dia rasa dirinya lah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat itu kerana terlalu takut dan cemas. Dan ini yang dipanggil tabari, maksudnya melepaskan diri daripada daya dan kekuatan. Dia tidak memandang diri dia itu dalam pandangan redha dan penyucian Allah. Maksud bahasa kampungnya, kalau tiba pada ayat-ayat nikmat, dia yang membaca Al-Quran merasakan nikmat dan balasan baik itu bukan untuknya. Lalu dia pulun menyungguh supaya dia digolongkan dalam golongan yang mendapat nikmat. Dan kalau dia membaca tiba pada ayat-ayat azab tentang balasan seksa, dia merasakan yang kena seksa tu dia rasakan yang kena azab tu dia rasa yang lalai tu dia rasa nasihat Al-Quran itu kena kat dia. Lalu dia menyungguh, berusaha supaya dia memperbaiki dirinya. Itu maksud bahasa kampungnya, mudah faham. Lalu oleh sebab itu Ibnu Umar, siapa dia? Abdullah bin Umar, sahabat yang kedua paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa, ya Allah, aku memohon keampunanmu kerana kezaliman dan kekufuranku. Ya Allah, aku memohon keampunanmu kerana kezaliman dan kekufuranku. Lalu dia ditanya, kezaliman ini kami sudah mengerti, tetapi apakah kekufuran yang kamu maksud? Maka dia membacakan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Dia ambil ayat surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli mas'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffarun. Jadi bila ditanya, bila Ibnu Umar ni berdoa, ya Allah, aku mohon keampunanmu daripada kezaliman dan kekufuran. Sahabat-sahabat pelik dah. Yang minta doa ni siapa dia? Ibnu Umar minta doa daripada kezaliman dan kekufuran. Yang zalim tu sahabat boleh faham, sebab Allah sebut juga dalam surah nama Ali Imran ayat berapa tu? 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan azzalamu anfusahum. Orang-orang yang apabila dia buat benda yang keji, fahisha, dalam keadaan dia membuat maksiat, atau zalamu, menzalimi diri dia. Kadang-kadang kita ni zalim diri kita, erti kata lain, kita tak letakkan kita ni pada tempat yang sepatutnya. Kita letak, kita beri pada haknya. Kadang-kadang hak Allah kita ambil, kita hamba. Kadang-kadang kita hak hamba, kita tak buat. Ini benda-benda kezaliman. Benda-benda zalim ini kita rasa kita perlu bertaubat. Itu faham. Hatta dalam hadis Nabi pula, Nabi sebut apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Benda ni menarik hadis ni.
tolonglah saudara kamu, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudara kamu yang buat zalim dan kena zalim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, pelik, kami tak faham. Kenapa nak tolong saudara kita yang buat zalim dan kena zalim? Mazlum, dia kena zalim, kita faham tolong dia. Yang buat zalim, maksud yang buat zalim orang yang buat maksiat. Orang yang buat maksiat ini dia duduk dalam kezaliman, dia letak diri dia dalam kemurkaan Allah. Lalu dia itu juga kita perlu tolong dia. Sebab tu nampak orang buat maksiat, kita kena tolong dia, nasihat dia, ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itunya adanya hadis, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Maksud ra'a kat sini melihat, maksud ulama kata bukan saja melihat, tahu di sana ada kemungkaran. Kata almarhum Ustaz Ustaz Ismail Kamus, kita tahu dekat lorong Haji Tayyib ada orang buat maksiat, ada pelacuran. Macam mana kaedah kita? Kita nak buat apa? Nak mengeluarkan manusia daripada kancah tersebut, kan? Bila pernah satu masa duduk, bila kami beri sumbangan, tolong orang dekat lorong Haji Tayyib tu makanan, ada ibu tunggal, tahu ibu tunggal, dia ada baby kecil, kan? Dia melacur, kan? Tapi dalam keadaan kita sedih sebab apa? Yang jaga dia orang bukan Islam, yang ambil tahu pasal dia, pasal anak dia terbuang demikian, ialah orang bukan Islam. Tapi mesti ada sesuatu perkara yang menimpa dia sehingga jadi demikian. Yakin tak? Sebab itu melihat orang dalam keadaan melakukan maksiat, terkadang kita tidak faham ataupun kita tidak ambil faham bahawa ada sesuatu perkara yang Allah uji dia, menyebabkan dia jadi begitu. Jadi bagaimana kita nak mengeluarkan dia daripada kancah tersebut? Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi, yang namanya mungkar, yang namanya maksiat, mesti kita kita lenyapkan. Benda yang tak baik kita nak selesai, kita nak buang dia, kerana sifat yang tak baik itu dia akan menimpa yang baik. Apa kaedah disebut? Aratu syarra la li syarrin lakin li tawqihi man la ya'rifu syarr min khair yaqa' fihi. Ini kaedah. Aku tahu yang buruk bukan nak buat yang buruk, tetapi aku nak jaga yang baik. Siapa yang tak tahu yang buruk dari yang baik, dia akan ditimpa benda yang buruk. Ini kaedah. Sebab tu orang yang duduk diam tak cegah kemungkaran, yakinlah nanti kemungkaran akan menimpa dia. Sebab tu dalam agama ini ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia mari bergandingan. Tak boleh suruh buat baik tinggal mencegah munkar, apatah lagi suruh buat baik dan suruh buat munkar, cerah masa depan. Kena ingat. Sebab tu penting. Bahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah, setia usaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, dia menyimpan senarai orang-orang munafik. Hatta Sayyidina Umar datang kat dia, tanya nak tengok macam mana senarai itu. Kata dia tak boleh. Umar radhiyallahu an datang, dia tanya, wahai Huzaifah, ada tak aku ni tersenarai dengan senarai munafik itu? Yang tanya ni Sayyidina Umar radhiyallahu an. Faham tak maksud kabari tu tadi? Tara dia tu dah confirm syurga, dia duk tanya adakah nama dia termasuk dalam senarai orang-orang munafik.
Yang simpan ni Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ni apa perangai Huzaifah? Cuba tengok tuan-tuan. Dalam hadis, banyak hadis yang panjang. Huzaifah kata apa? Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Orang ramai suka tanya kat Nabi benda hak baik, suka tanya fadail tu, kelebihan ni, amalan tu, amalan ni. Tapi aku suka tanya kat Nabi benda yang tak baik. Sebab tu hadis-hadis fitnah akhir zaman kita banyak jumpa nama Huzaifah. Sebab apa demikian? Huzaifah kata makhafata an yudrikani. Aku takut benda yang tak baik menimpa aku. Sebab itu kita kena faham, sampaikan Ibnu Umar pun berdoa minta jauh daripada zalim dan kufur. Sahabat Nabi rasa pelik, maka dia kata kenapa yang zalim kami faham, tetapi yang kufur kau minta kenapa? Bertepatan dengan surah Ibrahim ayat 34 kan? Dalam keadaan di hujung ayat disebut innal insana la zalumun kafarun, sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat kufur. Tuan-tuan, diguna perkataan zalumun di atas wazan fa'ulun, sedangkan zalim itu isim fa'il dia cukup dengan za alif lam mim, zalimun. Tapi bila ditulis dieja dengan za lam waw mim, zalumun, dia wazan zalumun ini daripada fa'ulun. Maksudnya zalim tu zalim. Kalau zalumun bukan zalim, tersangatlah zalimnya. Faham tak? Nak cakap apa bahasa Melayu ni? Tersangatlah zalimnya. Kalau kita kata kafir, kita faham orang yang kufur. Kalau kita kata kafarun, sangat-sangatlah kufurnya. Maksudnya begitulah sifat manusia, dan inilah sifat kita. Lalu kena banyak kita muhasabah diri kita dalam kehidupan ini. Yusuf bin Asbad ditanya, apabila engkau membaca Al-Quran, apakah doa yang engkau pohonkan? Yusuf menjawab, doa yang biasa aku pohonkan iaitu aku memohon ampun kepada Allah di atas kelalaian aku sebanyak 70 kali. Tuan-tuan, Yusuf bin Asbad ni tuan-tuan, nama dia Abu Muhammad. Yusuf bin Asbad bin Wasil Al-Syaibani. Dia ni tabi'in. Tahu tabi'in? Orang yang jumpa sahabat tapi tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan matinya atas Islam. Dia wafat pada tahun 195 Hijrah bersamaan dengan 811 Masihi. Yusuf bin Asbad ni dalam kitab At-Tawabin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia ni pakar hadis, alul hadis, tapi dia lebih terkenal dalam tasawuf, ahli sufi yang hebat. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak? Yusuf bin Asbad ni dia berjiran dengan penggali kubur. Dia pelik jiran dia, walaupun duduk sama tapi tak bertegur sapa. Setiap malam menangis, berdoa, merintih, menangis. Satu hari Yusuf bin Asbad ni dia teringin nak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada jiran dia. Lalu dia tanya, kita ni lama dah berjiran tapi kita ni tak adalah nak mesra mana, nak bertegur siapa.
Sebenarnya engkau ni kerja apa? Engkau ni kerja apa? Aku ni kerja gali kubur. Habis yang kau merintih doa, menangis, merintih, menangis ni kenapa? Aku risau sebab aku ni sembahyang juga, puasa juga, tapi doa aku tak macam doa engkau. Kau bila berdoa menangis, aku doa ni macam kosong je, tak ada rasa touching pun, tak ada rasa apa dalam hati. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang subhanallah, yelah masing-masing ada orang doa bahasa Arab fasih, tapi doa dia, orang dengan dia tak menangis, relax je. Ada orang doa dia, bila dia doa dia, doa dia ada sesuatu dalam doa dia. Kadang-kadang dia bercakap, doa dia, cakap dia ada sesuatu. Kadang-kadang dia main dengan hati, tuan-tuan. Almarhum Ustaz Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, satu hari dia berkhutbah dekat Masjid Simpang 3, Masjid Asy-Syarif, Gombak. Jadi saya ajak saya punya hafizmate, saya kata kat dia, pernah dengar tak menti besar khutbah tazkirah? Tak pernah. Jom kita pergi awal. Bila pergi awal, saya dapat duduk belakang Tok Guru, maksudnya Tok Guru Imam, saya dapat duduk belakang dia. Masjid Asy-Syarif tu dia punya mimbar kan tinggi ke atas. Sebab tu kadang-kadang kita masjid mimbar tinggi-tinggi tak praktikal. Sebab apa tak praktikal? Ketika khutbah tu makmum dongak tengok imam, lepas jadi sembahyang terus slip disc, tinggi sangat, cukuplah dalam keadaan agak-agak. Tapi Tok Guru dia tak naik atas, dia berdiri dekat bawah je khutbah dia. Tuan-tuan, khutbah dia apa tuan-tuan? Lepas dia buka dengan mukadimah kuat khutbah dengan rukun-rukun dia, amma ba'du, kan, terus dia berpesan. Saya berpesan kepada diri saya dan sahabat-sahabat para jemaah sekalian, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia masuk khutbah. Kita ada anak, tuan-tuan, kita beri dia sekolah, beri makan minum, dia besar, dia lawan kita, hancur hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan beri makan, bukan beri minum, beri sekolah. Allah beri kita ni kehidupan. Allah beri kita ni kehidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim ila akhir. Itu dia punya khutbah. Tuan-tuan, orang semua menangis, tuan-tuan. Sahabat yang saya bawa tadi, dia tak pernah tengok menti besar, tak pernah tengok Tok Guru, dia menangis. Tuan-tuan, Tok Guru sentuh hati orang dengan hati dia. Faham ni? Maknanya apa? Menangis. Dalam arti kata lain, ada sesuatu dalam hatinya. Bercakap dengan hati ni tak sama bercakap dengan lisan. Lisan ini, lidah boleh berbohong, tapi hati yang dalam itu dhamir, tempat punca segala sumber, bahkan tempat pandangan Allah. Kalau hatinya ikhlas, hatinya bersih, dia boleh masuk ke dalam hati orang, walaupun dengan gaya bahasa yang biasa, dia menyentuh hati orang. Sebab itu begitulah juga dengan Yusuf bin Asbad. Doa dia tu, doa penggali kubur itu menyentuh hati dia. Aku ni doa tapi tak macam kau. Lalu penggali kubur ni kata apa? Ini antara sebab Yusuf bin Asbad berubah, tuan-tuan. Dia berubah menjadi orang yang lain. Bila penggali kubur kata, aku gali kubur, pengalaman gali kubur, aku melihat mayat-mayat berpaling dari kiblatnya. Mayat-mayat berpaling dari kiblatnya.
Kita ni baik laki-laki baik perempuan, bila nak masuk ke liang lahat, kita longgarkan ni, kita buka tali atas ni, ikat pocong ni jenazah, kita buka muka ni, kita tonyoh dia ke arah mana? Ke arah kiblat. Dalam keadaan semua ke arah kiblat. Ada orang yang mana dia berpaling dari kiblat dia setelah dihadapkan ke arah kiblat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, Yusuf bin Asbad ini salah seorang anak murid kepada siapa? Kepada Sufyan Al-Thawri. Tok guru besar ni Sufyan Al-Thawri, tabi'in. Dan juga kepada Zaidah bin Qudamah. Dalam keadaan inilah yang disebut apabila dia membaca Al-Quran, dia bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Dia rasa dia baca Quran tu ada kelalaian dekat situ, tidak ada rasa khusyuk yang kuat. Lalu dia bertaubat sebanyak 70 kali. Subhanallah. Itu cara baca Quran, bukan tak baca Quran. Dalam penghayatan dia, kita nak habiskan tajuk ni je. Saya sakit tak berapa sihat sikit. Kita nak habiskan tajuk ni je. Akan datang kita sambung tajuk zikir, insya-Allah. Apabila dia menilai dirinya masih banyak memiliki kekurangan ketika membaca Al-Quran, maka penilaiannya itu merupakan sebab kedekatannya kepada Allah. Jika dia menyaksikan kejauhan dalam kedekatan, rasa jauh padahal dekat, maka dia akan mudah rasa takut, sehingga perasaan takut itu akan membawanya ke darjat kedekatan yang lebih tinggi. Dan sebab itu tuan-tuan, ilmu itu dia membawa manusia itu berbeza kedudukannya di sisi Allah. Bila kita tengok surah Al-Mujadalah ataupun surah Al-Mujadilah, kan, bila kita sebut Allah membaca, Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuan-tuan, Allah angkat ulama itu sebab ilmunya. Tengok hebatnya ilmu. Dan Allah angkat orang yang beriman, dan Allah bezakan yang beriman ini dengan orang yang beriman yang berilmu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebut, jarak orang beriman yang biasa dengan orang beriman yang berilmu. Tuan-tuan tahu jarak dia? Jarak dia ialah 700 kali tingkat. Faham? Maksudnya 700 kali tingkat baru menyamai dengan orang yang berilmu tu. Dan kata Ibnu Abbas, di antara satu tingkat ke satu tingkat jaraknya 500 kali ganda. Kalau saya ambil matematik 700 kali dengan 500, maknanya orang beriman dengan orang beriman yang berilmu jaraknya 350,000 tingkat. 350,000 tingkatan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, jangan tinggal belajar. Walaupun kita macam ni kat surau masjid, tuan-tuan tahu nilai dia. Tuan-tuan nanti nak masuk syurga senang. Satu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang duduk belajar ni, Allah mudahkan dia ke syurga. Kena ingat. Yang kedua, fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Dia berada pada fi sabilillahi sampai dia balik rumah. Maknanya tuan-tuan, kita mati ni, kita nak kita ni dalam kategori orang yang belajar. Letak dalam diri ni belajar seronok, payah mana pun seronok je, menekun tahu. Sebab tu belajar itu, kata Imam Asy-Syafi'i, dia ada 6 syarat. Antaranya ha ra sad, hirsun, tamak. Belajar ni tamak tuan-tuan. Hirsun, tamak. Kadang-kadang kita tengok orang-orang belajar, kita rasa teruja dengan kesungguhan dia.
Saya tengok ustaz-ustaz, tok-tok guru belajar membaca, kita rasa teruja. Maksudnya rasa melihat mereka begitu seronok, rasa lazat dengan membaca, dengan mentalaah. Kita ni jadi semangat. Belajar bukan kerana dunia, tetapi belajar kerana ia satu kemuliaan yang Allah pilih. Sebab tu siapa yang duduk dalam suasana belajar, yakinlah Allah mengangkat dia, Allah memuliakan dia. Sehingga kan, tengok bila dia baca Quran, dia rasa lain. Pengalaman lain itu bergantung kepada ilmu dia. Orang tahu bahasa Arab dengan tak tahu bahasa Arab, takkanlah dia baca Quran sama. Orang yang dia tahu bahasa Arab, dia belajar tafsir, dengan orang yang tahu bahasa Arab tak belajar tafsir, tak mungkin sama. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab itu Quran ini kan, dalam tafsir-tafsir dia macam-macam. Tafsir bil isyarah, tafsir bil ma'thur, tafsir macam-macam jenis tafsir. Ada tafsir dia fokus kepada bahasa, ada tafsir dia fokus kepada fiqh, ada tafsir kepada hukum, macam-macam. Sebab itu manusia itu pasti berbeza pengalaman daripada apa yang dia ada dalam menghadapi Al-Quran. Lalu barang siapa menyaksikan kedekatan dalam kejauhan, rasa dekat padahal jauh. Sedap bahasa dia, rasa dekat padahal jauh. Rasanya jauh padahal dekat. Ada benda dengan kita ni dekat tuan-tuan, tapi jauh. Ada yang jauh tapi dekat. Ada di dekat kita ni benda yang rahsia, tapi kita tahu. Ada benda yang kita tahu tapi rahsia. Apa dia tuan-tuan? Mati tuan-tuan. Mati ni dia rahsia, tapi sebenarnya tak rahsia. Sebab kita tahu kita akan mati bila-bila. Tapi walaupun tahu mati itu bila-bila, tengok orang yang tahu mati bila-bila macam dia tak mati. Sebab dalam keadaan tak bersiap siaga untuk matinya. Allah jadikan tu sebenarnya jawapan. Sebab itu orang yang memahami makna-makna ini, dia orang yang fokus. Sebab tu Nabi kata orang bijak apa? Al-Kayis, orang yang banyak ingat mati. Sebab dia berusaha untuk matinya, lalu dia sentiasa memperbaiki dirinya. Maka dia tertipu dengan keadaan yang selamat, yang akan membawanya ke darjat kejauhan yang lebih rendah. Jika dia memandang diri dengan pandangan redha, rasa dirinya sudah cukup, maka dia terhalang oleh dirinya sendiri. Jadi begitulah kita dalam berhadapan dengan Al-Quran. Sebagaimana sahabat Nabi dan tabi'in, para alim ulama' tu tadi, dalam memuhasabah diri dia, terasa ayat ni kena kat dia. Kalau tang baik, terasa diri dia jauh dari kebaikan. Bila tengok tentang benda-benda tak baik, terasa dialah yang kena, bahawa dia memperbaiki dirinya. Jika dalam bacaannya dia sudah tidak menoleh kepada dirinya dan yang disaksikan hanyalah Allah, maka rahsia berbagai kegaiban dan kegaiban akan terungkap. Perkara tersebut kerana kalam Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi hal yang mudah, lembut, keras, harapan dan ancaman, sesuai dengan sifat-sifatnya, yang diantaranya adalah rahmat, lemah lembut, dan balasan dan siksaan. Keadaan para pembaca akan berubah-ubah sesuai dengan penyaksian kalimah dan sifat-sifatnya. Ia sesuai dengan keadaan masing-masing. Dia akan bersedia menyaring perkara baru yang mendekati atau sebanding dengan keadaannya sekarang. Kerana mustahil seorang pendengar hanya memiliki satu keadaan sahaja, sedangkan apa yang didengarnya adalah beragam. Kerana dia dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ada kalam zat yang redha, murka, memberi nikmat, membalas, maha perkasa lagi maha besar, dan kalam zat yang maha pengasih dan tidak membiarkan. Dan Al-Quran ini tuan-tuan, apa dia punya takrifan dia, definisi dia? Kalamullahil mu'jiz, al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, biwasitati Jibril al-amin, al-manqul ilaina bitawatur
al-mabdu' bitilawah, al-muta'abbad bitilawah, al-mabdu' bil Fatihah, al-mukhtatamu bis surati Nas. Tengok, Al-Quran itu kalam Allah yang mu'jiz, penuh mukjizat. Sebab itu mukjizat yang dalam Al-Quran ini dari seluruh aspek, hatta dia punya huruf, huruf-huruf muqata'ah, alif lam mim ra, alif lam mim ra, alif lam mim, alif ha mim, yasin, nun, qaf. Hebatnya Quran, orang Arab, Quran bahasa Arab, orang Arab tak faham. Itu namanya i'jaz, lemah. Kalau Quran turun bahasa Arab untuk orang Jawa, orang Jawa tak faham munasabah tak? Tiba-tiba inna a'tayna kal kautsar, surah paling pendek 3 ayat, diletak dekat Kaabah, di samping syair-syair pujangga yang hebat, dipanggil as-sab'ah al-mu'allaqah, 7 syair agung yang digantung dekat Kaabah. Tiba-tiba digantung inna a'tayna kal kautsar. Para pujangga ni, orang-orang hebat ini, dia tengok, haza laisa min kalami bashar, ini bukan kata-kata manusia, tidak ada dalam daftar perbendaharaan kamus Arab jahiliah ketika itu apa itu Al-Kautsar. Sama dengan nama Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu ketika Nabi lahir belum ada lagi di semenanjung tanah Arab. Yang beri nama Muhammad atuk dia Abdul Muttalib, yang beri nama Ahmad ibunya. Dalam keadaan Muhammad dan Ahmad tak ada lagi dalam daftar pendaftaran negara mereka ketika itu. Bila disebut Muhammad, Muhammad daripada hamada yuhamidu tahmidan, berat, dia ada tasydid sabdu besar, namanya terlalu agung, menggambarkan watak yang akan membawa agama ini, watak yang sangat agung, yang akan menjadi kebanggaan. Apa kata Abdul Muttalib bila dia beri nama Muhammad? Arju arju ibni hadha, apa dia kata? Aku bercita-cita, arju ibni hadha, cucu aku ni akan menjadi nama yang terkenal, bisana'i dunya wal akhirah, akan dipuji dunia dan juga akhirat. Ini vision seorang datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat-sahabat, Al-Quran ini, dia, kita buka depan, kita buka belakang, buka hujung, semua motivasi. Sebab tu orang Islam ini, yang kaya dia ada kaedah motivasi dia, yang miskin ada kaedah motivasi dia. Yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, bila bermuamalah dengan Al-Quran, dia rasa iqna'. Tahu iqna'? Dia rasa kenyang dengan santapan Quran. Sebab itu bila kena dengan orang miskin pun dok rasa dia disantuni oleh Allah. Dia rasa Allah sedang pandang dia, dan dia rasa Allah sedang merahmati dia, memuji dia, mengangkat dia, sehingga orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Sehingga kan sahabat-sahabat yang kaya memilih untuk hidup susah kerana takut masuk syurga lambat. Tuan-tuan faham tak faham ni? Sehingga dia rasa betapa indahnya jadi miskin. Dalam keadaan orang miskin merasakan betapa syukurnya menjadi miskin. Dua-dua jadi seimbang dalam keadaan bermuamalah dengan Al-Quran. Al-Quran memberi jawapan. Sebab itu tuan-tuan, dekat dalam dunia, kes bunuh diri paling tinggi bukan negara yang mundur. Bila sebut negara mundur, kita faham apa? Negara
umat Islam, betul. Tiba-tiba yang banyak kes bunuh diri ialah negara-negara yang maju, negara-negara Scandinavian, Norway, Denmark, Sweden, Jepun. Tapi kenapa banyak begitu? Kerana di sini Nabi kata lasa ghina min kathratil amwal walakin ghina nafs. Bukan kaya kerana banyak harta, tetapi jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya ni dia menjadikan dia rasa cukup dengan apa yang Allah beri, dan agama itu menjawab persoalan hidup dia. Sebab tu orang yang ada agama dia tenang. Agama ni tuan-tuan bahasa Sanskrit. Tidak, gama kacau. Agama tak kacau. Orang ada agama memang tak kacau. Dia ada jawapan. Sebab itu Allah jadikan makhluk yang bernama manusia, dia ini ada satu fitrah untuk hidup bertuhan. Maksudnya dia hidup dia, kalau ada Tuhan, ada agama, dia sempurna. Tak ada Tuhan, dia jadi longgar, dia jadi kurang. Jadi nak kepada agama ini penting untuk menjawab benda-benda yang dia tak boleh jawab. Contoh, mati. Kenapa mati? Tak ada jawapan. Kenapa sakit? Tak ada jawapan. Periksa nak 10A dapat 10E, tak ada jawapan. Kerana ada kuasa lain yang mengatur, yang kita tak boleh nak lawan dia, against dia. Itulah Tuhan. Sebab itu orang yang duduk dekat dalam hutan, dia ada agama animisma. Dia sembah dewa kuasa gaib, kan? Animisma. Dia kencing dekat busut, kaki dia bengkak. Bila tanya kenapa kaki bengkak, kaki bengkak ni sebab kencing kat busut. Dewa marah, tu kaki bengkak. Padahal dia makan seafood, kaki dia gaul. Dia ada jawapan, ada. Bagi yang aksiden, kenapa aksiden? Oh, tadi tak ada solat, tadi tak ada sembahyang, Tuan Allah malah. Ada jawapan, ada. Begitu juga dengan certainty, uncertainty, benda yang kita tak boleh jawab. Semua ada jawapan. Saya nak tanya, orang yang tak ada agama, dia nak jawab apa? Kemuncak ada, bunuh diri ya? Dalam ni dia kosong. Kalau dalam ni dia kuat, dia duit tak ada pun dia tenang. Ketenangan itu ada bukan pada nilai duit. Tapi kalau dia tak cukup dengan nilai agama, benda tak ada, dia bertambah parah, boleh membawa kekufuran. Pada tahun pada tahun 1999 bulan Ramadan, di satu tempat namanya di Allahumma salli ala Muhammad, di tempat nama dia di Balochistan, 3 beranak mati minum racun. Orang Islam, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Yang hidup seorang, anak dia yang besar, ayah dia beri anak dia makan racun sebab tak ada benda nak makan. Jadi terlalu miskin, campur pula miskinnya ilmu dan iman. Dia ambil jalan pintas, jalan mudah, minum racun. Dia bagi anak yang kecil minum, yang kedua minum, kemudian dia minum. Anak yang besar tak minum sebab tahu benda tu racun. Pada bulan Ramadan yang mulia, sahabat-sahabat, saya juga lihat bagaimana orang susah, orang miskin, betapa hebatnya dia apabila dia ada agama. Dia tenang dalam hidup dia. Kerana inilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dalam hidup dia itu ada panduan, dan dalam dia bermuamalah dengan Al-Quran, bila dia baca, dia memberi kesan, efek yang berbeza-beza pada orang. Bagi orang yang susah, mari gini. Bagi orang tak ada masalah, begini. Semuanya Allah jawab dengan begitu hebat. Sebab tu bila kita solat, kita minta dengan Tuhan. Tapi bila kita baca Quran, seolah-olah Allah sedang bercakap dengan kita. Apatah lagi kita faham Quran, kita faham bahasa Arab, kita belajar tafsir, kita akan rasa betapa dekatnya kita dengan Al-Quran,
dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan macam kita ni tuan-tuan, saya bukan apa tuan-tuan, bila kita live macam ni rupanya banyak benda tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa tuan-tuan. Ada orang nak bunuh diri tuan-tuan, lepas tu dia kata apa, saya nak bunuh diri dah ustaz. Tapi bila dengar tazkirah ustaz kata hidup jangan poyo-poyo, saya tak jadi bunuh diri ustaz. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada benda-benda dalam hidup kita ni sangat penting kepada orang lain. Sebab tu hidup kita ni mesti ada pegangan agama. Sebab tu kita susun hidup kita, mudah-mudahan insya-Allah. Saya minta maaf tak kasar bahasa, tak apa-apa larat sangat. Tak apa-apa larat sangat. Cuma ada beberapa perkongsian. Pertama, dekat luar tu saya bawa anggur Afrika tuan-tuan. Anggur warna hijau, grape, green, hijau, manis, juicy, rangup, crunchy, dan crunchy dia crunchy manci. Seedless. Kemudian bila makan tu healing sampai pagi. Biasa dengar perkataan tu, tak biasa. Yang paling bestnya anggur ini, tuan-tuan tahu, setiap pembelian kita akan belikan simen, pasir, besi, batu, kita bangunkan madrasah. Kalau tuan-tuan tak bawa duit pagi ni tak apa, ambil je. Nanti bila ingat, masukkan dalam akaun madrasah. Saya bagi flyers. Sebab duit ni terus masuk akaun madrasah. Maknanya untuk pembangunan madrasah. Tuan-tuan dapat anggur yang sedap pagi ni. Ada semalam dia ambil satu packs, dia telefon balik, dia komplain, kenapa? Menyesal ustaz, ambil sikit, sedap sangat. Saya dah kata dah, ambil banyak, dia ambil sikit, kan menyesal. Tuan-tuan kalau nak ambil pagi ni jangan ambil sikit, nanti menyesal. Saya dah pergi jauh kan, ambil banyak sikit. Sebab kereta saya tu, saya datang tu saya ingat sebelah, harap-harap bila saya balik dia tegak balik lah. Sebab berat dengan anggur. Jadi ada kat belakang tu boleh ambil. Ada anak saya, ada 2 orang tunggu. Dah dia cuti tu, saya kata tolong ayah, biar dia faham susahnya nak bangunkan madrasah. Susah. Saya dekat madrasah ni, saya dengan Ustaz Nik Bakri, dengan sahabat-sahabat lain, kami berbalik daripada Riau, buat presentation dalam ujian proposal, bentang tajuk saya penetapan anak zina, nasab anak zina menurut perspektif Mahkamah Syariah Mazhab Asy-Syafi'i, di atas kes-kes Mahkamah Rayuan, Mahkamah Sivil Malaysia. Bila bentang tu, depan ni 4 profesor. Bila kita baca dah hebat dah, rasa betul, bila bentang tak betul saja. Itulah belajar. Bila kita baca sekali bentang, mesti confirm salah. Baca lagi salah, baca lagi salah. Jadi macam mana? Jangan baca. Kalau tak, dia akan salah lagi. Saya nak sebut tuan-tuan, susah. Jadi semalam slab bangunan tu dah keras, simen dia. 2 hari lepas saya nak cari duit 70,000, saya hutang. Saya masih hutang lagi pagi ni dengan hardware, dengan kilang simen. Saya cakap kat dia, bagi saya masa seminggu. Dia orang kata kami kami mau raya lah bos, kata dia. Tahun baru Cina. Saya kata tunggu, saya fikirkan dulu, biar saya otak saya ni berhubung. Semalam simen slab tu dah keras tuan-tuan. Rugi tak kalau orang tak masukkan RM1 kat dalam simen yang keras? Di atas bangunan ini kita akan bina agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satulah. Agar anggur tu 500 gram, setengah kilo, RM20 sahaja. Dengan nilai anggur tu RM35 di luar. Yang kedua,
ada flyers untuk Pondok Inap. Yang dah pergi dah tengok macam mana Pondok Inap yang saya buat, cantik sangat. Siapa yang nak beli, nak wakaf, nak duduk, beli secara berkumpulan pun tak apa, ambil satu unit, kongsi ramai-ramai, kemudian wakaf untuk orang duduk belajar. Cantik tuan-tuan, boleh tengok pondok contoh, dah siap dah, cantik. Yang dah siap tu, fully furnished tu, kalau masuk buka aircon, duduk, tak nak keluar dah, tak nak belajar, tidur je. Subhanallah, cantik. Saya buat cantik sangat. Toilet bowl dia Johnson Swiss, semua jenama, termasuk asrama, termasuk tanda saya buat. Tile dia Fortino, jenama Fortino. Nama pun sedap, nama dia Fortino, macam Galileo Galilei daripada Itali, tuan-tuan. Subhanallah. Dan pondok ni ada baki 8 unit saja, siapa nak belilah. Ada kat luar dia punya flyers, ada 3 package. Untuk nak beli pondok, untuk duduk belajar, insya-Allah, kita duduk, kita bina diri kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Siapa nak infak, siapa nak wakaf, kami buka lah. Kerana kehadapan ini, insya-Allah kita akan fokus pada bangunan fasa yang ke-6, iaitu 1.4 juta. Insya-Allah. Mudah-mudahan bulan Rejab ni Allah tambahkan rezeki kita, digandakan amalan kita, mudah-mudahan. InsyaAllah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ya Allah. Ampunkan dosa kami kepada kedua orang ibu bapa kami yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ampunkan dosa suami, isteri, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada saudara mara kami di Gaza, ya Allah. Ketika kami mengangkat tangan kami pada waktu pagi ini, kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Musim sejuk yang mendatang cukup menderita, ditambah dengan segala kekurangan. Mereka diuji dengan ujian yang begitu besar, ya Allah. Kami mengangkat tangan kami, ya Allah, tanda kasih cinta kami kepada mereka. Kami menumpang kelebihan yang Engkau berikan pada mereka, supaya nantinya, ya Allah, apabila kami dibangkitkan di padang mahsyar, sempatlah kami menyebut, ya Allah, ya Allah, kami pernah berdoa untuk saudara mara kami di Gaza, ya Allah. Kepada yang telah gugur, ya Allah, Engkau kurniakan pahala syahid. Kepada yang menderita kesakitan di kalangan mereka yang kaki tangannya terputus, ya Allah, biarlah kaki dan tangannya menanti-nanti pemiliknya di pintu syurga, Allah. Bagi mereka yang berjuang, Engkau berikan pada mereka kesabaran agar mereka dapat istiqamah dalam keadaan mempertahankan tanah yang berkat, menentang musuh-musuhmu, ya Allah. Allahumma la tabluna fa innaka in balaghtana fadahtana wa hatta astarana wa azabtana. Wahai Allah, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Kau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Dan kami takut, ya Allah, nantinya Engkau azab kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Syukran jazilan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkati sahabat-sahabat semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi insya-Allah pukul 9.